Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Alhamdulillah wajib ke atas kita ni untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni masih lagi beri peluang pada kita untuk menerima nikmat dan untuk menikmati nikmat iman dan nikmat Islam, dan masih lagi kita ni diberi peluang untuk menghirup udaranya. Ya Alhamdulillah. Okey, jadi pertama sekali hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan ciri-ciri perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah selaku moderator pada kali ini. Nama diberi Muhammad Azri bin Ismail. Nombor metrik 061839. Jadi pada kali ini kita ada 3 panel yang hebat-hebat dan cukup handsome dan kacak bergaya lagi. Okey. Jadi panel kita ada 3 orang. Jadi perkara yang akan disentuh dalam forum pada kali ini berkenaan dengan akhlak, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, dan yang kedua berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dalam urusan bisnes ini. Dan yang ketiga berkenaan dengan ibrah. Apakah ibrah yang patut kita ambil daripada peristiwa-peristiwa perniagaan Rasulullah ini. Itu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, anda terus kepada persoalan yang pertama bagi panel yang pertama. Jadi soalannya adalah bagaimanakah akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kepada kita sebagai usahawan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi soalan pertama ini ditujukan kepada panel yang pertama, iaitu Ustaz Amirul Kushairi. Jadi dipersilakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat moderator Al-Fadil Ustaz Azri di atas soalan yang telah diajukan kepada saya, dan tak lupa juga saya hormati dan saya kasihi sahabat-sahabat panel yang bijaksana, sahabat-sahabat panel yang bersama pada forum pada hari ini, insya-Allah. Jadi berikutan dengan soalan yang diajukan, bagaimanakah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjadi seorang usahawan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Secara dasarnya akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini boleh disaksikan bukan sahaja di dalam konsep kekeluargaan. Bahkan ia dapat dilihat kepribadian, budi pekerti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam menjalankan perniagaan bersama dengan masyarakat seharian. Jadi hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik. Jadi kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuktikan padanya terdapat contoh tauladan yang paling baik yang dapat dijadikan ikutan dalam kehidupan seharian umat manusia. Jadi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat ke seluruh alam,
Bahkan baginda juga mengajar umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu takwa? Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi dalam aspek perniagaan, sirah dan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan baginda telah menceburi bidang perniagaan sewaktu usia muda lagi, bersama dengan bapa saudaranya seperti mana yang kita tahu, Abi Talib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir ke negeri Syam untuk menjalankan perniagaan. Bermula itu baginda dilatih dan dididik oleh bapa saudaranya tentang ilmu perniagaan. Jadi pada ketika itu perniagaan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar kejujuran dan menerusi kepribadian akhlak yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesan daripada itu, ramai di kalangan peniaga yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rakan kongsi di dalam perniagaan. Termasuklah isteri baginda sendiri, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah mengahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kagum dan takjub dengan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan perniagaan. Jadi dengan berbekalkan kepribadian akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi, baginda menjadi usahawan yang paling berjaya, yang paling terkenal di dalam kalangan masyarakat Arab ketika itu. Jadi bertepatan dengan gelaran yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Amin, yakni yang bermaksud yang dipercayai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlak dan sikap yang dermawan. Jadi antara salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjadi seorang usahawan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dermawan. Baginda sallallahu alaihi wasallam membelanjakan seluruh hartanya untuk agama. Jadi prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengutamakan orang lain terlebih dahulu berbanding dirinya sendiri menjadi inspirasi buat para sahabat dan semua masyarakat Arab ketika itu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah rasa takut untuk jatuh miskin, malah sanggup menggadaikan hartanya, lebih hartanya untuk semua umatnya, terutamanya golongan fakir dan golongan miskin. Jadi selain itu, antara akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perniagaan ialah baginda sentiasa mempamerkan senyuman ataupun mengukir senyuman di wajahnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keindahan di wajahnya, sempurna di wajahnya, penampilan yang kacak, menawan dan mempunyai senyuman yang manis. Jadi dengan daya tarikan itu, baginda telah menarik minat masyarakat ketika itu dan para pembeli untuk mendekati dan membeli barangannya. Masya Allah, subhanallah. Jadi dengan wajah yang manis, pribadi yang mulia, dihiasi dengan senyuman yang begitu indah, pastilah keindahan yang terpancar di wajahnya semakin bertambah. Jadi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya dan hebat, sentiasalah mengukir senyuman di wajahnya. Jadi selain itu, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perniagaan ialah yang paling penting sekali, ialah bersikap jujur dan amanah, bertepatan dengan yang saya katakan tadi, dengan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Amin. Jadi tidak hairanlah semasa baginda menjalankan perniagaan bersama Sayyidatina Khadijah, baginda memperoleh hasil keuntungan dan hasil jualan yang begitu besar dan berlipat ganda. Hal ini disebabkan oleh sifat kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan pekerjaannya, dalam menjalankan perniagaannya. Jadi jangan berbohong ataupun menipu dalam urusan perniagaan, kerana mencegah umatnya daripada melakukan tipu daya ketika berjual beli, kerana rezeki yang halal itu boleh tercemar dan menjadi haram dengan amalan yang tidak jujur dan tidak amanah itu. Jadi
Cukup sekadar itu sahaja perkongsian berkaitan dengan antara akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perniagaan menjadi seorang usahawan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berbalik kepada saudara moderator Al-Fadil Ustaz Azri, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian dan penjelasan berkenaan dengan akhlak yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Jadi alhamdulillah amat padat dan hebat sekali pencerahan yang diberikan. Jadi amat banyaklah kalau kita nak kalau kita nak ulas berkenaan dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang makan masa lah, tidak cukup 30 minit. Gitu. Jadi apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini antaranya dalam urusan bisnes ni adalah memudahkan urusan pelanggan. Dan jadi kita ni sebagai seorang penjual usahawan ini adalah satu kemestian kepada kita ni untuk memudahkan urusan pelanggan kita. Kalau pelanggan itu minta kurang daripada kita, kadang-kadang pelanggan ni nak uji kebaikan kita ni, dia tawar harga, agak-agak kita ni beri berapa. Contoh kita ni jual ayam, jual ayam, ikutlah ayam apa pun, ayam bandar ke ayam kampung ke. Okey, ayam harga sekilo RM15. Sekilo RM15. Yang ada pun biasa ada sekilo lebih, sekilo setengah, dalam RM17-18. Jadi pelanggan ni nak minta kurang. Jadi apa yang patut kita buat sebagai usahawan ni? Jadi Nabi tunjukkan kepada kita ni supaya memudahkan usaha pelanggan. Kalau contoh dia datang tu sedang-sedang bawa RM15. Jadi harga ayam tu dalam 17. Okey, tak apalah, bagilah RM15. Tu yang mana satu kepastian memudahkan usaha pelanggan kita. Tidaklah kita ni nak suruh pelanggan kita ni klik ambil balik RM2 je. Contohlah. Sebagai contohnya. Jadi itulah berkenaan dengan akhlak yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tunjukkan kepada kita. Itu sebagai contoh berkenaan dengan akhlak baginda. Jadi kita teruslah kepada persoalan yang seterusnya berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda ni menyampaikan dakwah menerusi urusan bisnes ini. Jadi persoalan ini ditujukan kepada Ustaz Qaid. Jadi Ustaz Qaid, bolehkah Ustaz terangkan berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama melalui berniaga ini? Jadi dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang menanyakan soalan tentang bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam berniaga. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bercakap, untuk kita menyampaikan ilmu, untuk kita menyampaikan perkara-perkara yang telah kita pelajari. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanya, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah melalui berniaga. Yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga sambil dia menyampaikan dakwah melalui akhlak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah dia sahajalah yang mempunyai akhlak yang paling sempurna di dalam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan di dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan akhlak menjadi pedoman dan ikutan kepada para sahabat
untuk menjadi seorang mukmin yang mulia. Jadi semua para sahabat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, mereka akan buat. Terutamanya dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang ikon perniagaan ketika itu, yang mana menjadi contoh peniaga-peniaga lain untuk melangsungkan perniagaan. Salah satu perkara yang Nabi terapkan adalah akhlak. Kerana apa? Dengan akhlak ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyampaikan dakwah kepada peniaga-peniaga yang bukan Islam. Apatah lagi peniaga-peniaga yang sudah beragama Islam, mereka seronok untuk bertegur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seronok untuk berkongsi pengalaman, mereka seronok untuk bertanyakan soalan-soalan tentang agama, apatah lagi tentang perniagaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan akhlak yang mulia itu di mana-mana beliau berada. Ketika beliau berjalan, ketika beliau tidur, ketika beliau buat apa sahaja, yang paling utama adalah akhlak. Kerana akhlak ini adalah sesuatu yang paling susah untuk didapati pada hari ini, kerana ramai orang hanya mementingkan ilmu namun adab ke belakang. Apabila mana kita mempelajari sesuatu, adab paling utama, kerana keberkatan itu berada pada adab, tidak pada ilmu. Jika semata-mata kita belajar kerana ilmu, mungkin ilmu itu berguna untuk ketika itu sahaja. Namun bila kita belajar adab dan ilmu, ketika itu apabila mana digabungkan dua ini, sudah pasti kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati dan teguh untuk melalui ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengupas lebih lanjut tentang perkara ini, pada ketika akan menjadi seorang mukmin yang sejati dan teguh untuk melalui ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengupas lebih lanjut tentang perkara ini, pada ketika ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menerapkan akhlak yang terpuji. Kerana ramai orang yang datang ke kedai Nabi bukan semata-mata hendak membeli apa yang Nabi jual, namun mereka suka untuk bertegur sapa, untuk melihat Nabi, untuk melihat Nabi tersenyum, untuk bercakap dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi menerapkan akhlak yang sangat mulia ketika berniaga. Dengan cara itu, mereka tahu bahawa agama Islam ini sangat indah. Kerana apa? Kerana apabila mana seseorang yang dipanggil Nabi Muhammad SAW, iaitu insan yang paling mulia di dalam dunia ini, menunjukkan sesuatu yang sangat indah kepada orang lain, sudah pasti ianya memberi satu perasaan yang sangat rindu akan Islam, sangat ingin tahu akan Islam. Oleh itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat orang lain marah. Beliau sentiasa ingin orang-orang yang dijumpainya tersenyum melihatnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berniaga, beliau tidak kosong. Beliau tidak membuang masa dengan hanya menunggu pelanggan, tidak membuang masa dengan melakukan perkara-perkara tidak indah. Namun Nabi Muhammad SAW jalannya penuh ibadah, tidurnya penuh ibadah. Apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ibadah. Kerana apa? Jasad Nabi Muhammad SAW itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW melakukan keburukan. Walaupun keburukan itu, namun keburukan yang dilakukan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pengajaran. Semata-mata Allah ingin menunjukkan kepada umatnya, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai maksum, namun sebagai seorang manusia tidak lari daripada kesalahan. Namun perlu diingatkan sekali lagi, kesalahan Nabi itu merupakan pengajaran kepada umat, membawa pengajaran kepada umat. Nabi Muhammad SAW pernah bergurau, namun Nabi Muhammad SAW bergurau perkara yang benar.
beliau bergurau, orang tua tidak akan masuk syurga. Nah, terkejut makcik yang mendengar perkara tersebut. Namun Nabi memberitahu, memanglah setiap insan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu syurga pasti akan merasa muda kembali. Orang-orang yang menetap di syurga semuanya umur yang sama, umur yang sebaya. Oleh itu, dakwah ini bukan sekadar bercakap, dakwah ini bukan sekadar menulis. Dakwah ini yang paling utamanya adalah melalui akhlak yang mulia. Oleh itu, apa yang Nabi tunjukkan dalam berniaga ini adalah dakwah melalui akhlak Nabi yang sangat mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh itu, kita perlu mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW jika kita ingin menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Tidak hanya bercakap, tidak hanya menulis, boleh menyampaikan ilmu, namun akhlak itu yang paling utama. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Qaid atas perkongsian yang amat padat berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah menerusi berniaga ini. Jadi salah satunya adalah dengan akhlak. Kerana akhlak ni adalah satu benchmark personality yang mana masyarakat ni memandang kepada kita. Dengan memandang kepada kita, dan sekiranya akhlak itu baik, maka baiklah kemungkinan akan masyarakat ni akan suka. Ada bagaimana kita ni menguruskan perniagaan kita. Ada contoh kita sambut pelanggan kita bagaimana. Ada dengan cara kelembutan, keikhlasan, ikhlas menyambut tetamu kita, pelanggan kita dengan sifat yang lemah lembut, tingkah laku yang molek. Ada tu yang menjadikan satu personality dan peribadi yang mana masyarakat menjadi tertawang, masyarakat menjadi suka kepada kita, dan suka untuk kita, suka berusaha dengan kita, suka bercakap dengan kita. Tu yang menjadi satu tarikan kepada seseorang apabila memiliki akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarlah kepada kita ni seorang usahawan ni memiliki dan juga menuruti mencontohi akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita ni menguruskan perniagaan kita. Jadi tu berkenaan dengan dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah menerusi berniaga. Jadi kita terus lagi persoalan yang ketiga yang akhir sekali. Jadi persoalan yang akhir sekali berbunyi, apakah ibrah yang dapat diambil dalam perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi persoalan ini ditujukan kepada Ustaz Haziq kita. Jadi dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman. Nombor matrik saya 061766. Baiklah, sekarang saya akan menjawab persoalan saudara moderator kita, iaitu apakah ibrah yang dapat diambil dalam perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita semua tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib setelah kematian datuknya Abdul Muttalib. Akhlak serta keelokan budi pekerti Rasulullah telah terzahir ketika baginda kecil lagi. Baginda pernah melakukan pelbagai kerja-kerja ketika usianya sampai kepada usia yang secara kebiasaannya orang bekerja pada waktu itu. Antaranya ialah menternak kambing dan berniaga membantu bapa saudaranya.
Bermula dari sinilah baginda menjalankan kerja-kerja perniagaan. Ketika baginda berusia 12 tahun, baginda mengikut bapa saudaranya Abu Talib ke Syam atas urusan perniagaan. Dalam masa yang sama, baginda telah dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib ini ke Syam adalah untuk menolongnya berniaga. Perjalanan ini merupakan perjalanan kali pertama yang dilakukan di luar kota Mekah. Dalam perjalanan itu, baginda telah mengenali dunia perdagangan, menyaksikan peninggalan-peninggalan yang terdapat di daerah yang telah dilalui baginda dan menyaksikan juga adat tradisi yang diamalkan oleh negeri tersebut. Pengalaman menjalankan perniagaan bapa saudaranya telah meninggalkan kesan yang amat besar dalam diri baginda. Ketika baginda berusia 25 tahun pula, baginda telah pergi ke Syam untuk kali keduanya bagi menjalankan perniagaan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah seorang janda dan saudagar yang masyhur yang dikenali dan juga kaya. Beliau terkenal dengan kemuliaan budi pekertinya dan kekayaan hartanya. Oleh itu, banyak hikmah dan ibrah yang dapat kita ambil dari segala aspek daripada kisah-kisah perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada ibrah dalam perniagaan Rasul. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah berdebat, dan yang ketiga adalah bukan mengejar harta semata-mata. Baiklah, sekarang kita pergi kepada satu-satu, iaitu kejujuran. Baginda bersabda, peniaga yang dapat dipercayai dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang dapat dipercayai dan orang-orang yang mati syahid. Riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam konteks ini, baginda mengutamakan keredaan Allah dan keberkatan mencari rezeki yang halal supaya perniagaan sentiasa berada dalam syariat dan terhindar dari corak perniagaan orang-orang kafir yang terdapat unsur penipuan, riba, pengurangan dalam timbangan dan lain-lain lagi. Oleh itu, kejujuran, amanah dan menjaga segala gerak-geri amat penting bagi seorang ahli perniagaan, kerana sifat-sifat mulia itu akan menjadikan seorang peniaga itu dipercayai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli barang yang mengandungi unsur tipu daya kerana terdapat dalam ayat di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, yang membawa maksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tambahan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menipu bukanlah daripada kalangan kami. Rasulullah sangat menitik beratkan kejujuran dalam baginda. Oleh itu, kita mestilah jujur dalam melakukan perniagaan kita. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Ibrah yang dapat diambil ialah baginda tidak pernah berdebat. Ketika baginda berniaga, baginda tidak pernah menyakiti hati peniaga lain. Hal ini diakui oleh mereka yang pernah berurusan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diangkat menjadi rasul lagi. Dalam satu peristiwa, seorang peniaga yang bernama Sa'id bin Ali Sa'ib datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ib datang, Rasulullah berkata, "Mari-mari, selamat datang saudara saya dan rakan niaga saya yang tidak pernah bertengkar," kata Rasulullah. Sa'id membalasnya dengan berkata, "Kita tidak pernah bertengkar sebab tuan peniaga ini yang sentiasa lurus dan tepat dengan kiraannya." Oleh itu, apa yang kita dapat daripada kisah ini ialah kita mestilah menjadi seorang peniaga yang tidak pernah berdebat dan menyakiti hati peniaga lain. Seterusnya, kita pergi kepada bukan mengejar harta semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja keras mencari penghidupan yang halal dan
merupakan sambungan daripada siri perjuangan baginda untuk menghadapi cabaran hidup bagi seorang insan. Baginda menjalankan perniagaan bukan sahaja untuk menyara kehidupan baginda, akan tetapi baginda juga ingin mengukuhkan potensi baginda agar orang yang kaya tampil ke hadapan untuk menghulurkan modal mereka untuk digunakan oleh baginda bagi tujuan perniagaan. Muamalah seperti ini amatlah digalakkan dalam Islam kerana terdapatnya unsur bantu-membantu di kalangan mereka yang kurang berada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang membawa maksud dan hendaklah kamu bantu-membantu dalam perkara-perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu sesekali bantu-membantu dalam perkara kejahatan dan permusuhan. Oleh itu, apa yang dapat diambil ialah kita mestilah berniaga bukan untuk mengejarkan harta semata-mata, malah dalam masa yang sama ada niat untuk tolong-menolong sesama insan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada moderator kita. Terima kasih kepada Ustaz Aziz kita penjelasan berkenaan dengan apakah ibrah yang patut kita ambil daripada peristiwa daripada perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang usahawan ini perlu memiliki sifat yang jujur. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan sifat ni. Nabi kata siapa yang menipu dia adalah bukan daripada kalanganku. Nabi sebut. Dan juga daripada Al-Iman At-Tirmizi, peniaga yang beriman, peniaga yang jujur dan juga beramanah dalam urusan dia, dia akan bersama dengan Nabi dan juga orang-orang yang dipercayai dan orang yang mati syahid. Jadi amat perlulah kepada, amat wajarlah kepada seorang usahawan ini untuk memiliki sifat yang jujur dalam urusan bisnes dia. Kerana berkemungkinan apabila kita ni berniaga secara tidak jujur, pelanggan mungkin tidak akan datang, akan makin berkurang. Kerana sifat yang kita tunjukkan sifat yang kita tunjukkan kepada masyarakat kita, kepada pelanggan kita. Gitu. Jadi yang terakhir sekali, usahawan ini tidak lain tidak bukanlah matlamatnya haruslah mengejar kepada redha Allah Ta'ala, bukanlah mengejar kepada keuntungan semata-mata, tetapi redha Allah yang hakikinya, yang sepatutnya, yang mana menjadikan perniagaan ini adalah satu saham akhirat, demi mencapai kepada mardhatillah. Allah Ta'ala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berbuat baiklah dan bertolong-tolonglah, bantu-bantu dalam perkara kebaikan. Dan urusan bisnes ni adalah satu kaedah juga, dalam kita ni berbuat baik, kita memudahkan urusan pelanggan kita, berbuat baik kepada pelanggan kita dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala juga sebut sambung daripada ayat tu, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala kata, dan janganlah kamu ni sekali-kali membantu-bantu dalam perkara kejahatan dan permusuhan. Jangan kita ni buat kepada kejahatan lah. Contoh kita menipu tadi, tidak jujur, mengarah kepada keburukan tu, tidak elok. Tidak sepatutnya seorang usahawan ni memiliki akhlak sebegini. Jadi
kita perlulah contohi bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dak berniaga, cara mereka berniaga dak dengan bertakwa kepada Allah Taala semata-mata dan mengharapkan redha Allah Taala. Jadi setakat tu jelah berkenaan dengan perkongsian ciri-ciri perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wallahu alam. Assalamualaikum.